serangan Zionis Israel di Lebanon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekurang-kurangnya 7 orang awam Palestin terbunuh dalam serangan Israel di sebuah sekolah di utara Gaza. Serangan turut mencederakan beberapa yang lain. Agensi Wafa melaporkan kereta kebal Israel telah membedil sekolah Said Ibni Harita yang dijadikan tempat pelindungan di kawasan berkenaan. Zionis terus meningkatkan jenayah genosid khususnya di kawasan utara tanpa pedulikan perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk menamatkan operasi ketenteraan khususnya di Rafah. Angka kematian terbaru rakyat Palestin terus melonjak kepada 42,792 orang dengan lebih 100,000 lagi cedera dan sekurang-kurangnya lebih 10,000 orang lagi dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Majoriti yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Hospital Al-Auda di utara Gaza kini lumpuh selepas kehabisan bekalan perubatan dan makanan serta bekalan bahan api yang semakin kritikal. Pengarah hospital Muhammad Salihah berkata, kaki tangan perubatan juga tidak dapat bergerak atau menerima sebarang sokongan luar akibat pengepungan Zionis. Oleh itu, beliau menyeru organisasi antarabangsa memberi tekanan kepada Zionis bagi menghentikan kekejaman serta membolehkan kemasukan ubat-ubatan, bekalan perubatan dan makanan ke hospital. Sementara itu, sekurang-kurangnya 2 mayat ditemui di bawah runtuhan bangunan kediaman di Bait Lahia. Penduduk Palestin yang berjaya melarikan diri dari Bait Lahia menyatakan mereka melihat mayat bergelimpangan di jalanan selepas dibom oleh tentera Israel. Pasukan Pertahanan Awam di utara Gaza juga memberitahu askar Israel menahan dan memukul penduduk yang cedera. Pengeboman Israel selama setahun ke atas Gaza menyebabkan kemusnahan paling buruk dalam sejarah sejak pengeboman Bandar Dresden di Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Tentera Israel terus melancarkan serangan udara di Lebanon dan terbaru bandar Pelabuhan Tahrir menjadi sasaran serangan selepas tentera Zionis mengancam penduduk di kawasan itu supaya berpindah. Anggota pasukan pengaman PBB UNIFIL dan penduduk berada dalam keadaan berjaga-jaga berikutan situasi keselamatan di selatan Lebanon semakin meruncing. Hanya kira-kira 14,000 orang masih berada di Bandar Tahrir manakala beribu-ribu penduduk telah berpindah ke bahagian di Lebanon. Bandar Marrakech di daerah Tahrir adalah pusat misi pasukan UNIFIL di selatan Lebanon. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon sejak akhir bulan lepas yang didakwa sebagai markas Hizbullah. Pertempuran yang berlarutan sejak Perang Gaza pada Oktober tahun lepas telah mengorbankan lebih 1,500 orang dan menyebabkan lebih 1.34 juta orang kehilangan tempat tinggal. Iran mengutuk serangan ganas Zionis yang menyebabkan doktor warga Iran terbunuh di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk sekeras-kerasnya jenayah perang oleh rejim Israel yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Dr. Ali Hidari berada di Beirut untuk memberikan bantuan perubatan kepada mangsa serangan tentera Israel. Tindakan rejim Zionis menyasarkan Dr. Hidari yang sedang merawat mangsa yang cedera adalah jelas melanggar Konvensyen Geneva 1949. Serangan ke atas hospital dan pusat perubatan serta doktor dan pasukan perubatan adalah satu jenayah perang. Kementerian Luar Negeri Iran menyeru organisasi berkaitan termasuk jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa untuk bertindak terhadap Israel yang berulang kali melanggar undang-undang antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Israel mendakwa ia sudah menghapuskan Hashim Safieddin yang dikatakan bakal pengganti Hassan Nasrallah sebagai pemimpin Hizbullah.
Menurut tentera Israel dalam satu kenyataan, pihaknya turut berjaya membunuh Ketua Direktorat Persikan Hizbullah, Ali Hussein Hazima. Hizbullah masih belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Bagaimanapun, menurut sumber Hizbullah, Safieddine tidak dapat dihubungi sejak serangan Israel di Beirut minggu lalu. Safieddine yang mempunyai hubungan baik dengan Iran sebelum ini dilapor merupakan calon paling hampir untuk menyandang jawatan tertinggi dalam kumpulan itu. Kementerian Luar sentiasa pantau perkembangan terkini pasukan Malbat 85011 di Lubnan susulan ketegangan serangan antara Israel dan negara itu. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya bersama Kementerian Pertahanan sentiasa berhubung dengan PBB bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ujarnya pembabitan pasukan Malbat 85011 di Lubnan adalah di bawah panji-panji dan mandat PBB. Setakat ini, pelan evakuasi telah dibincangkan jika situasi konflik di wilayah tersebut bertambah buruk. Kita telah pun menyuarakan agar bangsa-bangsa bersatu melihat iaitu melalui Security Council, melihat keberadaan UNIFIL di Lebanon dan untuk kita membuat gerak kerja bila kita nak keluarkan. Sebab kita tak boleh keluarkan secara bersendirian. Di bawah mandat ini, bangsa-bangsa bersatu yang akan membuat pengunduran secara bersama. Penduduk Ukraine susut dianggarkan sebanyak 10 juta sejak 2014 dan menurut laporan tabung penduduk Pertubuhan Bangsa Bersatu UNFPA, situasi itu semakin buruk selepas serangan Rusia bermula. Pengarah serantau UNFPA untuk Eropah Timur dan Asia Tengah, Florence Bauer berkata 8 juta daripada penurunan jumlah penduduk itu berlaku sejak konflik Moscow-Kiev pada 2022. Beliau menegaskan kadar kelahiran turun kepada 1 anak per wanita. Ia adalah kadar kesuburan terendah di Eropah dan satu daripada yang terendah di dunia. Beberapa wilayah mengalami pengurangan penduduk apabila golongan muda meninggalkan kawasan berkenaan. Sejumlah besar penduduk pula terbunuh akibat kesan langsung daripada konflik. Tambah bahawa bagi merancang dengan berkesan untuk pemulihan Ukraine, bantuan penduduk amat diperlukan sebaik sahaja keadaan keselamatan mengizinkan. Bantuan terakhir dijalankan pada 2001 menjadikan data demografi yang dikemas kini sangat kritikal. Jerman kesan varian baru Clade LB virus Mpox buat kali pertama dan ia merupakan kes kedua varian sama yang dikesan di luar benua Afrika selepas Sweden pada pertengahan Ogos. Menurut agensi berita Jerman DPA, pihak berkuasa kesihatan tidak menganggap risiko yang tinggi daripada virus itu di sana buat masa ini. Tetapi ia akan terus dipantau dengan teliti. Clade LB dianggap lebih memudaratkan berbanding Clade LLB dan terdapat kebimbangan ia mungkin lebih mudah berjangkit. Para pakar kesihatan awam bagaimanapun memberi amaran data yang dimiliki mengenai varian itu masih belum mencukupi. Jangkitan daripada varian Clade LLB telah dikesan di banyak negara termasuk Jerman sejak Mei 2022. Bagaimanapun setakat ini tiada kematian akibat Mpox direkodkan di Jerman. Sebuah lukisan yang dihasilkan robot humanoid bernama Aida bakal mencipta sejarah apabila akan dijual oleh Sotheby's dan ia merupakan kali pertama hasil karya oleh robot humanoid dijual di syarikat lelongan utama itu. Karya yang dinamakan AI God itu adalah potret ahli matematik terkenal British Alan Turing setinggi 7 kaki. Ia dijangka akan mendapat bidaan antara $120,000 hingga $180,000 Amerika. Aida dinamakan sempena Ada Lovelace, pengatur cara komputer pertama.
Proses itu melibatkan Aida melukis beberapa potret kecil Alan Turing yang kemudiannya digabungkan dan ditambah baik ke atas kanvas besar. Kemudian sedikit kemasan ditambah pada lukisan dengan cat dan tekstur. Jualan seni digital Sotheby itu akan diadakan dalam talian dari 31 Oktober hingga 7 November depan. Malaysia tidak akan tarik diri daripada menyertai Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland hanya kerana beberapa sukan prospek digugurkan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata ini kerana Malaysia adalah sebahagian daripada Commonwealth. Tegasnya tidak akan memboikot juga, hanya akan merugikan terutama buat atlet negara. Kalau kita tak sokong bila mereka ada sukan yang saya bagi contoh lawn bowl, weightlifting, kita ada atlet. Kalau kita boycott, buat apa? Kita ada atlet yang boleh pergi, kita dah laburkan duit untuk atlet kita berlatih, we should send. Tidak ada untuk sukan yang dipertandingkan untuk atlet kita lah. Sementara itu, Hannah juga memaklumkan Persekutuan Sukan Commonwealth (CGF) kini dalam usaha menarik minat penyertaan Sukan Commonwealth dan menjadikannya terus relevan. Tetapi Commonwealth Games Federation ada berbincang dengan saya. Mereka semasa saya di Paris, mereka juga datang berjumpa dengan saya di Paris. Mereka ada idea-idea baru untuk melahirkan minat baru terhadap Commonwealth Games dan mereka nak bincang dengan semua negara dulu. So, saya faham cabaran yang mereka hadapi, jadi kita juga akan memberikan input kita kepada mereka lah. Sementara itu, Hannah berkata kontingen negara dijangka kehilangan 16 pingat susulan beberapa sukan prospek digugurkan pada Sukan Commonwealth 2026. Menurutnya, Malaysia menghormati keputusan dibuat penganjur dan yakin beberapa sukan lain boleh diberikan tumpuan bagi mengutip pingat pada tamasya itu. Anda tak boleh blame Glasgow kerana seperti yang kita tahu, penganjuran yang diberikan kepada mereka juga agak last minute. So, mungkin berdasarkan keupayaan mereka, ini saja sukan yang mereka boleh tawarkan. So, kita memahami keadaan tersebut kerana kita juga telah ditawarkan dan kita juga mempunyai kerisauan yang sama. Hannah berkata antara sukan yang Malaysia masih berpotensi pingat seperti angkat berat dan bowling padang. Liga Juara-Juara Eropah, Arsenal menang tipis 1-0 ke atas Shakhtar Donetsk dalam aksi di Stadium Emirates London. Tuan rumah gagal menyempurnakan penalti di babak kedua dan mensisihkan beberapa peluang hasil permainan kurang meyakinkan menentang lawan dari Ukraine itu. Namun Arsenal bernasib baik apabila beroleh gol hasil jaringan sendiri penjaga gol Shakhtar pada minit ke-29. Gol berkenaan berpunca daripada gerakan gandingan Brazil Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus. Percubaan Martinelli terkena tiang sebelum bola melantun terkena belakang penjaga gol dan masuk ke gawang. Kemenangan itu melonjak Arsenal ke kelompok 4 teratas Liga. Arsenal akan ke Inter Milan pada perlawanan seterusnya. Baik, sekian Dunia 10 dari Sungai Kesegaran Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.